Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Demi Najib. Anak Najib mahu sistem kehakiman dirombak. Lebih 400 penyokong Najib Razak berkumpul di Kuala Lumpur semalam dalam siri jelajah memperjuangkan keadilan buat bekas Perdana Menteri itu yang kini menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Jelajah pertama itu dianjurkan bersama Akademik Wasatiyah Madani dan tim NR di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ia turut dihadiri 3 anak Najib iaitu Muhammad Nizar Fuddin serta Noraya Najwa yang berkongsi petas dalam program bertema Najib We Stand By You. Bercakap kepada Malaysia Kini, Wakil Penganjur Muhammad Mukhris Maghribi berkata, program semalam adalah usaha memberi penjelasan berkenaan kes-kes yang telah dan sedang dihadapi oleh bekas ahli parlimen pekan itu. Hari ini iaitu semalam dah masuk hari ke-432 Najib berada di penjara Kajang. Jadi tujuan jelajah ini memberi penerangan kepada rakyat kerana banyak soalan diajukan di media sosial kabar angin. Kita nak memberi penjelasan supaya orang ramai faham, katanya. Mukhris mendakwa dia ada individu tertentu yang mengangkat diri sebagai ketua penyokong Najib namun memberi mesej yang salah. Kononnya bekas Perdana Menteri itu meminta orang ramai menyokong PN, katanya. Selain itu, dakwanya ramai lagi yang masih tidak faham bagaimana Najib dianiaya dalam inverted comma. Dia juga menjelaskan siri jelajah itu tidak berniat memberi tekanan kepada kerajaan dan juga akan diteruskan ke seluruh negara. Sementara itu, dalam ucapannya, Muhammad Rizal berkata Najib dianiaya oleh sistem perundangan sekarang kerana wujud kepincangan dan kontroversi semasa ia dibicarakan. Antaranya, kata anak sulung Najib itu, permohonan pihak pembelaan untuk menukar peguam tidak dibenarkan dan ahli politik terbabit terus dihukum. Inilah yang dimasukkan Najib dianiaya dan ini yang saya beritahu sistem keadilan tidak adil. Maka saya berpendapat sistem kehakiman perlu dirombak. Saya minta kerajaan perpaduan segera rombak sistem kehakiman, katanya. Tambah Muhammad Nizar, walaupun di penjara, Najib kini menyambung pelajaran dalam bidang ekonomi di sebuah institusi terkemuka negara. Okey. Petisyen pertama ditujukan kepada Yang Pertuan Agong untuk memohon pengampunan diraja. Terdahulu penganjur meminta para hadirin menandatangani 2 petisyen berasingan yang dikatakan untuk memperjuangkan keadilan. Pertama, untuk di-Pertuan Agong bagi memohon pengampunan. Kedua, meminta Perdana Menteri membuat rombakan terhadap sistem kehakiman. Ketika soal jawab, Nazibuddin berkata tidak adil untuk mengatakan Presiden UMNO tidak bersungguh-sungguh dalam membantu membebaskan Najib. UMNO memang memberi bantuan. Nak salah satu orang saja tidak adil. Memang terdapat usaha yang banyak, khususnya daripada UMNO membantu bapa. Presiden membantu, ramai membantu. Tapi usaha itu tidak lagi sampai kepada pihak sepatutnya. Perjuangan ini tidak akan berhenti. Perkara ini bincang dalam setiap mesyuarat UMNO, katanya. Dia berkata demikian ketika menjawab soalan seorang ahli MIC Kuala Selangor bertanya adakah Zahid menjadi penghalang. Okey. Now, saya nak ulas beberapa perkara lah tentang perkara ni. Yang pertama sekali, let's get this out of the way dulu. Usaha mereka nak buat tentang nak buat wacana ke, nak buat apa ke, semua itu hak masing-masing. Okey, itu hak anak Datuk Seri Najib Tun Razak. Hak Najib nak buat, itu terpuang kepada dia. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia nak kata dia aniaya, dia nak buat roadshow ke apa, itu hak mereka. Sebagai dia yang dijamin di bawah perlembagaan untuk kebebasan bersuara. Tak ada masalah. Itu yang pertama. Nah, kedua, sebelum saya sentuh isu kes Najib itu sendiri, saya nak menyentuh soal tentang pengampunan diraja. Nah, kita kena faham satu perkara. Pengampunan diraja tidak boleh dilakukan oleh orang luar, melainkan kena dilakukan oleh tertuduh itu sendiri. Yang OKT, orang yang kena tahan itu sendiri. Ataupun peguamnya, ataupun ahli keluarganya. Tetapi atas perbincangan dengan peguam. Itu hendaklah dilakukan dan di atas kebenaran dan juga I think consent daripada OKT, orang kena tahan. Itu yang kena dilakukan. Now, bila perkara itu berlaku boleh. Kalau nak buat petition semua bagi Yang Pertuan Agong, ialah hantar petition je lah, setakat hantar surat je lah. Dia tak akan memberi kesan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita menyentuh persoalan berkenaan dengan penganiayaan. Now, saya sendiri, saya tak keluarkan lagi satu video interview saya dengan bekas ketua pengarah operasi yang menyiasat SPRM, yang menyiasat Datuk kes SRC 42 juta di mana beliau dikenakan 12 tahun ini. Saya tak keluarkan lagi video itu sebab saya tak puas hati dengan audio dan video dia. Jadi mungkin saya nak kena buat rakaman semula dengan Datuk nantilah. Tapi saya ada buat interview lebih kurang 1 jam berkenaan dengan perkara ini dan saya ada juga buku SRC trial secara penuh berkenaan dengan perkara ini. Now, dia ada 2 elemen. Satu elemen pembuktian atau undang-undang itu sendiri, the evidence.
Kedua, technicality. Now, apa yang anak Datuk Seri Najib sebut tadi tu adalah berkenaan dengan technicality. Soalan yang utama yang kita nak kena bincangkan, nak kena bawakan adakah perkara teknikal itu cukup untuk nak meruntuhkan kesemua bukti dan kes yang dibawa di dalam perbicaraan tersebut. Itu soalan utama. Bila kita sebut technicality itu ada dua. Yang pertama, apabila Najib Tun Razak pada saat-saat akhir dia minta tukar daripada Safi'i Abdullah kepada Teh Potek, peguam baru. Kemudian Teh Potek kata bahawa kami meminta supaya kes ini ditunda. Kenapa ditunda? Sebab kami nak kaji dulu kes ini. Mahkamah tak bagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia nak tukar peguam. I think dia nak tukar peguam sekali lagi. I can't remember. Ada satu benda disebabkan oleh itu, now I have to recall balik. Ada sesuatu berlaku, dia tak tukar peguam balik, tak dibenarkan. So kekal. Okay, ada dua perkara. So dikatakan bahawa itu adalah injustice yang menyebabkan beliau dipenjarakan. So soalannya, adakah itu yang menyebabkan beliau dipenjarakan? Adakah kerana tak tukar peguam itu, adakah itu sentral kepada persoalan SRC? Soalan SRC mudah, tuan-tuan. Satu duit daripada SRC telah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam akaun Najib. Okay? Satu duit daripada satu syarikat bernama SRC telah dikeluarkan duit itu dan dimasukkan ke dalam akaun yang dimiliki oleh Najib Tun Razak. Itu cerita dia. Pendeknya macam tu lah. Itu kisah pendeknya. So, duit tu dah masuk dalam akaun. Sepatutnya kalau nak berbincang, perbincangannya adalah berkenaan dengan duit tersebut. Kita boleh bahaskan, itu bukan akaun Najib Tun Razak. Boleh dibahaskan. Sebenarnya akaun itu memang nama, contoh, nama Raja Najib Razak. Tetapi, itu akaun palsu. Orang lain guna nama dia. Dan dibuktikan memang orang guna nama dia. Contoh. Ataupun, dia telah dipaksa, ada duress. Contoh. So, benda itu sepatutnya sentral kepada perbincangan perbahasan Najib. Bukannya tukar peguam, tak tukar peguam. Yang itu teknikal. Tak tukar peguam sekalipun, peguam yang sama, Safi'i Abdullah itu, adalah peguam untuk kes 1MDB sekarang ini. 1MDB. Peguam SRC itu juga peguam 1MDB sekarang ini. Yang masih diteruskan. Cuma mahkamah melihat pada pendapat saya yang humble ini, pada waktu itu bila dia minta tukar lawyer last minute, kemudian last minute minta tangguh, itu adalah delay taktik yang nak digunakan untuk nak memanjangkan lagi kes tersebut. Atas apa? Tak tahu. Kita tak tahu. So mahkamah kata tak perlu. Tak perlu kita nak kena tukar peguam dan sebagainya. Peguam yang dah ada sedia ada. Dah bertahun dia bawa dan juga kes 1MDB 2.3 bilion yang sekarang dihadapi oleh Najib pun sekarang ini diwakili oleh peguam yang sama. Jadi kenapa nak tukar peguam? Contohnya dikatakan demikian. Dan kalau sekiranya nak tukar sekalipun, itu hak dia. Tetapi bila nak minta delay, sepatutnya sebelum nak tukar, dia dah tahu dah. Facts of the case. Kes ini, bak kata Datuk SPRM tersebut, bersara, kes dia very straightforward. Kes SRC ni very straightforward, tuan-tuan. Duit itu daripada company SRC berkaitan dengan 1MDB, memasukkan duit ke dalam akaun Najib. Simple dan straightforward. Kan? Jadi, kita tak nak persoalkan lagi lah, mahkamah dah putuskan. Itu keputusan mahkamah. Cuma, yelah, dia nak membela ayah dia dan mengatakan telah dianiaya, itu hak dia. Tetapi dalam masa yang sama, saya sebagai rakyat juga, saya mempunyai hak mempertikaikan konotasi tersebut. Saya juga mempunyai hak untuk mempertikaikan klaim ataupun dakwaan tersebut. Dia aniaya hanya kerana tak tukar peguam. Dia ada hak untuk nak kata demikian, saya juga ada hak untuk mempertikaikan. So bagi saya, yelah, itulah dia. Saya cerita panjang-panjang, susah juga.